kita bimbang negara kita akan menjadi seperti negara-negara lain. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, kalau kita tidak bersyukur, masyarakat rakyat tidak bersyukur, tunggulah kehancurannya. Apabila Tuhan ambil kembali nikmat keamanan, kesejahteraan yang Tuhan gunakan kepada kita. Sebab itu saya katakan, dalam isu Palestin ini banyak pengajaran yang boleh kita belajar. Sebab itu saya amat kesal dalam parlimen ini, orang bahas bajet, kamu menceritakan tentang kamu nak berdoakan kejatuhan kerajaan. Bila kamu diberi peluang untuk jadi kerajaan, kamu baca ayat ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Inilah ayat yang kamu dendangkan apabila kamu jadi kerajaan. Sebab kamu nak bagi tahu kepada masyarakat umat Islam khususnya tentang taat kepada Allah, ya, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Yang kamu nak fokuskan itu sebenarnya adalah taat kepada pemerintah, iaitu taat kepada kamu. Itu waktu kamu jadi kerajaan. Hari ini, kalau kita baca ayat yang ini, dia kata apa? Dia kata apa? Kami tak boleh taat berbuta tuli. Perkara yang mungkar kami kena terlawan. Bila kita tanya apa yang mungkar, dia tak bagi tahu. Dia kata nak jatuhkan kerajaan hari ini, nak doakan kerajaan ini jatuh. Nak doakan orang, kena bagi tahu sebab apa kamu nak doakan. Sebab Islam mengajar mendoakan itu untuk kebaikan orang, bukan untuk nak menjahanamkan orang. Kita boleh menjahanamkan orang dalam doa kita, hancurkan orang itu dan doa kita hanya kepada musuh-musuh Islam, orang yang menentang Islam. Itu yang berhak mendapat doa kehancuran. Kalau kita sesama Islam, tak boleh saudara. Contoh, kalau kita nak ambil periksa SPM, kita nak lulus, kita doa dengan Tuhan supaya Tuhan beri kita lulus periksa. Bukan kita mendoakan orang lain gagal periksa. Kalau kita nak berniaga, nak bagi kita perniagaan kita maju, berdoa dengan Tuhan supaya perniagaan kita maju. Bukan kita berdoa dengan Tuhan supaya kedai sebelah kedai kita itu lingkup bankrupt. Kalau PAS nak berdoa, boleh berdoa setiap hari mengatakan untuk beri kemenangan kepada parti PAS. Berdoalah, tidak ada masalah. Berikan kemenangan kepada parti kami, kerana parti kami nak perjuangkan Islam. Parti kami nak buat hudud, parti kami nak buat RU355, parti kami nak tingkatkan lagi judi. Doalah, tak ada masalah. Tapi kenapa nak doakan kehancuran orang lain? Kalau nak doakan kehancuran orang lain, kena bagi sebab. Apa kajian hari ini yang menyekat perkembangan dan syiar Islam? Apa kajian hari ini yang menzalimi umat Islam? Kena bagi sebab. Apakah kerana kerajaan hari ini menurunkan judi yang kamu luluskan 22 kali cabutan judi itu, kerajaan hari ini turun kepada 8, itu menyebabkan kamu mendoakan kerajaan ini jatuh? Apakah kerana PMX hari ini menyokong perjuangan Hamas walaupun terpaksa diugut oleh negara-negara barat untuk mengambil tindakan sekatan ekonomi kepada Malaysia, tapi PMX mengatakan dia tetap menyokong perjuangan Palestin, dia tetap menyokong perjuangan Hamas? Apakah kerana itu maka wajib jatuhkan kerajaan hari ini? Apakah kerana PMX tidak pernah membenarkan pesawat Israel lalu seperti kamu jadi kerajaan dulu? Kamu membenarkan pesawat Israel lalu di ruang udara Malaysia, tetapi PMX tidak pernah lagi setakat ini membenarkan pesawat Israel lalu, maka apakah itu kerajaan ini wajib dijatuhkan? Apakah PMX menambah bantuan kepada sekolah-sekolah agama yang pernah dihentikan oleh Mahathir Mohamad yang kini menjadi penasihat parti kamu? Apakah PMX membenarkan dan meningkatkan peruntukan pada sekolah-sekolah agama ini menjadikan wajib jatuhkan kerajaan hari ini? Apakah dengan cara memperkenalkan hadis 40 di semua sekolah untuk penuntut agama Islam, maka kerajaan hari ini wajib dijatuhkan? Apakah kerana Anwar mengambil tindakan untuk menjaga kebersihan di semua sekolah, memperbaiki semua tandas kerana anak-anak nak belajar, minda mereka harus dibersihkan. Kalau nak bersihkan minda mereka, harus dibersihkan tempat duduk mereka. Maka peruntukan membersihkan, membaiki tandas itu diberikan oleh kerajaan di bawah PMX. Maka sebab itu kerajaan ini wajib dijatuhkan. Kena bagi tahu, saudara. Jangan sekadar cakap. Bila sekadar cakap menunjukkan kamu emosi, menunjukkan dendam, sebab kamu gagal jadi kerajaan walaupun dah terjanjikan dengan lawan kamu. Kita masih ingat suatu PMX mula-mula agak sumpah. Tak lama, berapa bulan dia pun. Lepas tu sebelum raya. Lepas tu selepas raya. Selepas itu bulan Ogos. Ogos 40 Ogos tak ada, 50 Ogos pun tak juga jatuh.
Lepas tu, oh tak apalah, tunggu PRN. Lepas PRN bertukar kerajaan pusat, tidak juga jatuh. Tukar balik dekat Pulai. Lepas Pulai ni siaplah. Walaupun pergilah, unit amal pun pergilah kat Pulai. Sampai ada fatwa mengatakan daripada abah kau, hundi Suzan Kayat haram hukum dia. Sampai ke tahap itu nak menang pilihan raya, terpaksa mengharamkan undi Suzan Kayat. Sampai ke tahap itu, saudara, mereka berpolitik. Tapi Allah tak beri kemenangan mereka. Tak boleh gak pergi Putrajaya. Tak apalah, tunggu Pelangai pula. Sanusi pun datang ke Pelangai, mencarut, tiap malam mencarut dekat Pelangai. Kemudian dia bagi tahu, percayalah kalau ada Felda di Pelangai ini datang begini ramai, kita akan menang di Pelangai. Cakap saya jarang salah. Cakap saya selalu betul. Dan sekali, apa yang Tuhan tunjukkan? Yang dikatakan gelombang hijau yang akan berlaku di Pulai, gelombang hijau kononnya berlaku di Simpang Jeram, gelombang hijau kononnya berlaku di Pelangai. Akhirnya apa yang kita lihat? Yang dilihat bukan gelombang hijau, yang kita lihat adalah muntah-muntah hijau lebay-lebay tersebut di Pulai. Muntah hijau yang di Simpang Jeram, muntah hijau di Pelangai, saudara. Sebab itu di Parlimen hari ini dia meroyan. Dia meroyan, saudara. Sebab apa? Sokongan orang Melayu hari ini dah semakin hampir kepada PMBank. Sambutan di Stadium Axiata yang kita tengok berbagai golongan yang ramai anak muda, lelaki dan perempuan, berbagai kaum juga ada hadir di stadium, menunjukkan bahawa rakyat mula yakin dengan kepimpinan PMX. Sebab betapa seriusnya PMX di dalam menangani isu di Palestin. Dia bukan sekadar kenyataan. Dia bukan seperti Mahathir dulu, bercakap di PBB, balik Malaysia hantar surat saja menyatakan bantahan. Paling kuat, paling jauh Mahathir pergi di PBB, saudara. PBB ni semua Perdana Menteri pergi, Jokowi pun pergi. Paling jauh. Lepas tu balik Malaysia, kenyataan daripada Wisma Putra, Malaysia menentang keras tindakan Israel. Itu. Sekadar itu. Semua Perdana Menteri sebelum ni pun macam tu lah. Tapi bagi Anwar Ibrahim, dia bukan cakap tegas di PBB. Dia bukan cakap tegas di dalam Parlimen. Dia bukan sekadar mengeluarkan kenyataan di dalam akhbar dan media. Dia pergi satu persatu negara Arab. Walaupun negara itu dari prinsipnya ada negara yang dia tidak bersetuju. Tetapi demi masyarakat umat Islam di Palestin, Anwar dah tak kisah dah. Contoh macam Mesir, Asisi. Banyak tindakan Asisi yang dulu kita tahu Anwar tidak bersetuju. Presiden Mesir. Tetapi apakah kerana masalah dalaman Mesir itu kita nak anggap sebagai masalah besar bagi kita sehingga kita nak menyekat apa kepentingan rakyat di Palestin? Suka tak suka kita dengan Mesir, saudara, kalau kita nak bantu Palestin, kita kena berhubung dengan Mesir. Sebab satu-satunya laluan bantuan ke Palestin itu terpaksa melalui Mesir. Laluan Rafah itu. Tak ada jalan lain, saudara. Sebab itu Anwar, walaupun dari segi prinsipnya dulu, dia tidak setuju dengan cara Asisi menjatuhkan Morsi. Tapi itu masalah dalaman politik Mesir. Negara Malaysia, negara berkecuali, kita tidak boleh mengeluarkan kenyataan keras kepada politik dalaman mana-mana negara. Tapi berlaku isu Palestin, Anwar boleh datang ke Mesir. Bukan dia nak minta datang. Dia dah sebut masa persidangan Arab di Jeddah, Mesir sendiri minta menjemput Anwar datang. Sama seperti negara Arab, jemput Anwar datang ke Arab. Betapa pemimpin negara kita diangkat oleh negara Arab, mereka nak dengar apa pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau pandangan yang biasa-biasa ni pernah dengar lah. Kita pernah jemu dengar kerajaan Malaysia membantah tegas, mengutuk serangan ke atas Baitul Muqaddas, mengutuk serangan ke atas tepi barat Gaza. Ini kenyataan berpuluh tahun daripada zaman Tengku Abdul Rahman, Syed Abdul Razak. Inilah kenyataan-kenyataan biasalah. Kenyataan-kenyataan diplomatik. Itu biasa. Kita pernah dengar. Mengutuk keras kekejaman, itu biasa. Yang luar biasanya apa, saudara? Di samping kita bercakap dengan tegas di hadapan pemimpin dunia di PBB, kita bercakap dengan tegas dalam Parlimen, dapatkan sokongan ahli Parlimen, dapatkan sokongan kabinet, kenyataan kerajaan.
Pemimpin kita pergi satu persatu negara. Kita ajak mereka bersatu. Kita nak dengar pandangan mereka dan kita berikan pandangan kita. Ini cara kita betul-betul ikhlas. Bukan sekadar melepas batuk di tangga. Ini yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Sehingga kan dia mendapat tekanan daripada negara barat. Seperti mana semalam dia sebut, ada ahli parlimen di Eropah telah mengusulkan supaya mengadakan sekatan terhadap Malaysia. Maksudnya sekatan ekonomi ya. Mungkin nak boikot barang-barang kita ke. Ya, itu sebagainya. Tapi bagi Anwar Ibrahim, bukan perut kita semua dan rakyat Malaysia ini yang kita utamakan. Kita kena jaga juga perut rakan-rakan kita, saudara mara kita di Palestin. Anwar mengajar rakyat Malaysia bukan kepentingan diri sendiri. Dan kita dari rakyat Malaysia harus faham, kalau kita nak perjuangkan rakyat Palestin, kita harus berkorban, merasa sedikit kesusahan sekarang ini. Kita mungkin tak mampu nak menghantar diri kita untuk berjuang di sana. Kita mungkin tidak ada dana yang banyak untuk kita salurkan sumbangan kepada Palestin. Tetapi sekurang-kurangnya kita memberi sokongan-dokongan kepada PMX yang bekerja kuat memperjuangkan masyarakat Islam di Palestin. Kita nak pergi Palestin jauh, tetapi kita ada wakil yang bekerja untuk mereka, iaitu Perdana Menteri kita. Maka kita sokong Perdana Menteri kita, sama seperti kita perjuangkan juga rakyat Palestin. Tapi ada pihak lain yang hari-hari mendoakan jatuhnya Perdana Menteri kita. Ada pihak lain yang hari-hari mengutip derma dalam tabung RM10 untuk jatuh Perdana Menteri kita. Inilah kerja puak-puak mereka, saudara. Sebab itu Zionis Israel, dia tidak perlu kerja kuat dalam negara kita. Sebenci manalah Zionis kepada Anwar Ibrahim, ya, tentang perjuangan Anwar Ibrahim ini. Pada Anwar Ibrahim, sebenci manalah Zionis itu, mereka tidak perlu hantar wakil mereka di Malaysia ini untuk jatuhkan Anwar Ibrahim. Kerana ada anak Melayu, ada anak Islam, ada anak warga negara Malaysia sendiri yang sanggup kutip derma untuk menjatuhkan manusia bernama Anwar Ibrahim. Jadi Zionis tak perlu buang masa datang ke sini. Ejen kamu ada di sini. Mereka bersedia berkhidmat 24 jam menabur fitnah untuk menjalankan lidah-lidah kamu untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Yang diangkat oleh Yasir Arafat tahun 1983 lagi. Anwar dianggap sebagai anak Palestin, anak angkat Palestin oleh Yasir Arafat. Hari ini manusia ini disebut tidak tegas kepada memperjuangkan Palestin. Manusia yang diiktiraf oleh Palestin, yang diiktiraf oleh pemimpin Hamas itu sendiri, sehingga kan ada panggilan telefon di antara Anwar Ibrahim dengan pemimpin Hamas. Masih ada lebay-lebay mengatakan tak cukup kuat Anwar, kamu berjuang untuk Palestin tak kuat. Apa yang lebay mahu sebenarnya, saudara? Apa yang lagi yang lebay mahu Anwar lakukan? Apakah lebay nak suruh Anwar pikul senjata masuk dalam medan tempur? Apakah lebay mahu Anwar keluarkan arahan semua tentera kita pergi semua ke Palestin? Apakah itu? Baru dikatakan tegas, baru dikatakan berani. Hari ini dikatakan Anwar tidak berani. Saudara, keberanian itu bukan kerana emosi. Keberanian itu hendaklah pandu kepada akal, kebijaksanaan. Bukan kerana emosi. Oh, nak tunjuk berani dengan Palestin, jom askar kita pergi bertempur. Nak tunjuk berani, jom unit-unit amal, jom unit amal. Bawa engkau punya pedang-pedang apa ni? Cosplay tu ni. Ya, yang berbaris kat Terengganu tu. Pedang-pedang kayu tu. Jom bawa pedang kayu, jom kita bertempur, mati syahid. Itu bukan berani, saudara, itu bodoh. Kalau kita nak kata kita berani, kita berdiri berbaring di jalan raya, nampak lori lalu, kita baring. Oh, saya berani, tengok saya baring, ni lori lalu. Baring tengah jalan. Itu bukan berani, saudara, itu bodoh. Berani kena bijak. Bijaksana, bersrategi. Macam mana nak atasi? Itu cara keberanian. Zaman sekarang ini perlukan kebijaksanaan, bukan emosi. Kalau emosi itu, jadi semalam dia orang berimpun depan US, kedutaan US. Tak salah berimpun, nak bantah US. Tapi banyak mengecam PMX. Berimpun depan kedutaan US, tapi yang dikecamnya PMX. Ini lah perangai bapak ni. Mereka berimpun depan kedutaan US, bakar banner.
Kan bodoh. Tak bodoh ke? Kalau tahu kita nak tunjuk marah bakar, tak ada masalah. Tapi janganlah banner. Banner tu tempah mahal, saudara. Ya, sebab tu negara lain, kalau dia bakar, dia tak bakar banner. Dia bakar kain. Kain tu murah. Kamu lukis gambar ke, kamu tulis kat kain tu, kamu bakar, taklah rugi sangat. Ini kamu tempah banner dah berapa ringgit. Kemudian kamu bakar. Ya, kerutan kat atas bangunan tu tengok kamu pun dia ketawa. Kamu buat kerja bodoh. Keluar duit tempah banner, kemudian bakar. Buatlah benda-benda murah sikit, kain ke, kertas ke. Negara lain pun buat macam tu. Sebab tu kita katakan bijaksaan, bukan emosi. Bijak, saudara. Nak lawan musuh ini, apatah lagi musuh itu Yahudi, kita kena bijak, lebih bijak daripada mereka. Ini ada kata boycott KFC, Yahudi. Boycott McDonald, Yahudi. Anak-anak dia pun bekerja di KFC. Anak-anak dia yang bawa Grab, ambil makanan KFC, anak orang kita Melayu. Kebanyakan majoritinya orang Melayu Islam yang bawa Grab, ambil makanan ke KFC, ke McDonald, yang bekerja dalam KFC. Kebanyakan orang kita anak Melayu. Anak silap, anak awal ramai yang kerja situ. Kalau kita boycott itu, anak kita hilang kerja. Siapa nak bayar gaji? Yang kedua, yang menentang itu bukannya token franchise. KFC ini franchise. Ya. Kebanyakan yang dimiliki, ada juga dimiliki oleh orang Islam yang memiliki franchise perniagaan KFC dan sebagainya. Sebab tu kena bijak. Lepas tu pula kempen nak boycott dalam Facebook, dalam handset, dia tak boycott pun Facebook. Dengar Facebook tu buatan daripada Terengganu Darul Iman. Dengar Facebook tu datang daripada ciptaan daripada Kota Baru. Kenapa tak boycott? Kamu nak boycott pun kau guna alat dia. Saudara, zaman boycott perniagaan ni tak ada dah kat Malaysia. Sepatutnya. Sebab kita bukan kawal ekonomi negara. Tak berkesan pun. Ha? Apa yang Anwar lakukan, itulah yang paling berkesan. Kalau lambat pun tak apa, nak berkesan tu. Kesan dia lambat dapat tak apa, daripada langsung tak ada usaha langsung. Sebab itu masalah Palestin ni dulu bertahun-tahun tak selesai. Sebab negara-negara Islam tidak pernah bersatu. Negara Islam tidak disatukan. Sebab itu dia berani. Hanya 2-3 negara saja yang sokong Israel, saudara. Daripada ratusan negara dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab negara Islam tidak bersatu, negara Islam tidak disatukan. Dan inilah yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu beberapa negara Arab memanggil dia. Kalaulah boleh, dia campur. Dulu tak pernah berlaku. Kalau negara Arab bersidang, negara Arab sajalah. Di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hantar wakil daripada Asia. Dia wakil daripada Asia. Bercampur Asia dengan Arab gabung sekali. Ini cara kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menyatukan itu, rekod dia sebagai orang yang menyatukan itu memang tidak boleh nafikan, saudara. Dalam politik negara kita pun, yang boleh menyatukan PAS dengan DAP dulu pun kerana pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dibantu oleh almarhum Tunku Nur Aziz. Dulu PAS dengan DAP ni, saudara, kalau nak katakan macam anjing dengan kucing lah. Payah, memang tidak masuk akal PAS dengan DAP ni boleh bergabung. Tetapi dia bawa kata rakyat, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dibantu oleh kebijaksanaan almarhum Tunku Nur Aziz, DAP dengan PAS boleh satukan. Dalam politik Malaysia, Anwar boleh menjadi penyatuan kepada parti yang bertentangan. Sebab itu tak pelik hari ini, ya, Barisan Nasional berada dalam kerajaan, tidak ada masalah. Mana pernah terfikir kita Barisan Nasional, ya, bersama dengan kita, tidak ada masalah. Bagi Anwar tidak ada masalah. Yang penting jangan jual prinsip. Bagi PAS pula, dia tak tahu prinsip dia apa sebenarnya. Ya. Dengan dia mudah saja. Bersama dengan aku, Islam. Bersama dengan aku, suci. Sebab itu dia boleh terima Mahathir, dia boleh tolak Mahathir. Dia boleh terima Mahathir, dia boleh tolak Mahathir. Sebab itu dengan UMNO dia boleh peluk, dia boleh tolak. Dia boleh peluk, dia boleh tolak. Dengan UMNO masuk dia, kluster mahkamah, settle. Keluar daripada PAS, timbul balik kluster mahkamah. Itu PAS. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Just nak tanya pendapat lah.
Saya daripada Sungai Buloh. Hari Daripada mana? 2 hari lepas lah. Sungai Buloh kan. Ya. Okey, saya berada dalam Stadium Aziata waktu solidariti untuk Palestin. Okey, saya ni penjawat awam lah. Sebelum saya pergi tu, saya jemput lah siapa-siapa kawan-kawan nak join kan, lepas kerja, lepas maghrib tu nak pergi ke Bukit Jalil. Tapi dia orang senyap je lah. Alasan dia kata tak boleh, nanti tak boleh takbir. Dia macam politik lah benda. Saya diam lah. Okey, tak nak pergi tak apalah. Saya tak kecam pun kan. Saya pergi je lah. Memang saya pergi seorang pun. Memang tak ada siapa nak pergi. Okey, tak apa. Saya buat live lah dalam Facebook. Okey, tunjuk lah semua kan. Takut dia orang cakap saya tipu ke apa kan. Okey, lepas balik tu, jangan cabar saya. Okey, kalau kau betul-betul nak fight untuk Palestin, solidariti, turunlah Sabtu ni. Lepas tu saya macam, Sabtu ni dia macam anjuran PAS. Satu lagi saya takut dia orang bawa bendera kan. Saya bukan tak nak turun. Boleh je, tapi boleh ke dia orang bersolidariti tanpa dipolitikkan? Maksudnya macam bakar Quran itu kan. Cuma apa ni? Himpunan bakar Quran tu, protes bakar Quran tu, dia orang bawa bendera. Line dia tak bagus lah saudara. Ya. Line dia tak bagus. Dia terjun, bukan saya jatuhkan ya. Nanti saya kata saya pula yang jatuhkan dia. Kejap ya. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Dalam kereta ke? Ada bunyi bising kereta? Dalam kenderaan tengah jam ni, pembelahan jalan ni. Tengah jam. Okey, teruskan sembang. Nak hilangkan boring jam tu boleh sembang. Ya, betul. Hol, macam ni, saya nampak pihak pembangkang lah hari ni kan, terutama PAS kan. Dia apa benda pun mesti nak dipolitikkan lah. Dia takkan boleh berlapang dada tau. Saya nampak lah macam tu. Jadi contoh macam solidariti dekat Aziata Stadium hari tu. Ni banyak. Itu pun macam terputus juga. Masalah kereta kan, biasalah. Hello.